Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Inikah jasa Najib untuk Malaysia? Untuk edisi 1064 ini, Jom Channel rasa sangat terpanggil untuk berkongsi cerita tentang jasa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kepada Malaysia selain daripada kes One Malaysia Development Berhad 1MDB, SRC International yang meninggalkan beban hutang kepada rakyat sehingga beliau tetap dipuja dan disanjung. Mengenai proses kelulusan pinjaman RM2.5 bilion tanpa cagaran kepada syarikat berkaitan judi Genting Hong Kong pada 2012, Najib didesak untuk menjelaskan kedudukan sebenar. Ini kerana selaku Perdana Menteri dan merangkap Menteri Kewangan ketika itu, Najib pasti mendapat nasihat daripada Bank Negara dan Kementerian Kewangan mengenainya. Adalah dilihat kaedah pinjaman berkenaan tidak wajar, malah berisiko tinggi berikutan amaun yang diberikan terlalu besar tanpa sebarang cagaran. Walaupun dilaporkan kelulusan pinjaman itu bukan ditentukan Kementerian Keuangan atau pemegang saham, namun perlu diingat bahawa Khazanah, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Permodalan Nasional Berhad sebagai pemegang saham di dalam bank yang terlibat adalah agensi kerajaan di bawah seliaan MOF. Justru, Najib perlu ada kebertanggungjawab dalam isu ini kerana ia melibatkan pinjaman menggunakan wang rakyat dan pencarum dengan satu jumlah yang amat besar. Perlu diingat, walaupun pemegang saham dikatakan tidak terlibat di dalam operasi harian sesebuah syarikat, tidak bermakna Menteri Keuangan tidak boleh menegur soal syarat pinjaman jika didapati rapuh atau berisiko tinggi kepada bank. Tambahan pula, pemegang saham bank itu adalah agensi atau syarikat berkaitan kerajaan yang dipantau MOF, maka Menteri Kewangan sewajarnya perlu lebih sensitif dan perlu ada kebertanggungjawab ke atas kelulusannya. Baru-baru ini, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendesak kerajaan memperjelaskan isu 3 bank Malaysia sebagai ketua pemiutang tidak bercagar Genting Hong Kong Limited bagi mengelak kekeliruan dalam kalangan orang ramai. Anwar berkata hal itu tidak boleh didiamkan, terutama oleh pemimpin Parti Melayu dan Islam. Sehingga ke hari ini, apa komen Najib tentang isu ini? Atau sekadar komen permukaan untuk menuding jari kepada orang lain? Tahukah anda pada tahun 2017 ketika Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Felda dipaksa membeli 37% saham ladang Eagle High Plantation di Indonesia? Tokoh wartawan Dato' A. Kadir Jassin dalam satu hantaran di Facebook beliau hari ini berkata, membongkar satu lagi jasa besar Najib kepada Malaysia. Sejak tahun 2016 lagi, beliau telah menulis, bertanya dan memberi amaran mengenai penglibatan Felda dalam persahabatan luar biasa Najib dengan bilioner Indonesia Peter Sondag. Sondag yang berketurunan Cina ini diberikan gelaran Tan Sri Kehormat pada tahun 2009 iaitu sebaik saja Najib dilantik sebagai Perdana Menteri. Sekarang setelah kalah pilihan raya, hilang kerusi empuk Perdana Menteri dan didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan di atas 7 kes pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana SRC International RM42 juta. Dia bukan main rancak menyalahkan orang itu dan atas masalah negara, jasa yang diciptanya sendiri. Kita pun tak berapa tahu apa Felda sedang buat dengan pelaburan zaman Najib ini. Masa pemerintahan Pakatan Harapan, kita cuba rundingan dengan Sondag supaya beli balik saham itu pasal dia ada buat janji put option untuk beli balik sekiranya harga saham ni jatuh. Kalau tidak ada apa-apa yang dibuat dan saham itu masih dipegang, Felda sudah rugi atas kertas lebih RM1.8 bilion. Ini adalah kerana harga saham Eagle High telah jatuh daripada harga yang Felda beli iaitu RM580
rupiah sesaham pada hanya RM70 pada 3 Februari. Bukan itu saja, masa beli saham itu Felda bayar lebih tinggi daripada harga pasaran, ujar A. Khadijasin. Laporan tahunan Eagle Eye menunjukkan ia mengalami kerugian besar 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2018. Maksudnya di sini, sejak menjadi pemegang saham, Felda tidak pernah sesekali merasai sebarang keuntungan. Tahukah anda berapa nilai kerugian itu? Kerugian 1.8 bilion ringgit ini bersamaan dengan nilai 1.6 juta tan buah kelapa sawit pada kadar harga sekarang atau cukup untuk tanam semula 150,000 hektar kebun kelapa sawit di rancangan Felda. Itu tidak termasuk 2.1 bilion ringgit yang kerajaan belanjakan pada tahun 2019 bagi selamatkan Felda. Banyak kerugian Barisan Nasional yang kita kena tanggung walaupun kita tidak ada kena-mengena dengannya. Mungkin juga inilah antara jasa Najib yang ingin dicatatkan oleh para pemuja bosku di batu bersurat di pekan nanti. Eloklah, sekurang-kurangnya generasi akan datang akan terus mengenang jasa beliau itu. Maka betullah penggunaan slogan "Malu apa bosku" hanya untuk orang yang tidak tahu malu. Kononnya berjasa kepada Malaysia tetapi penuh dengan penipuan dan pengkhianatan yang dibongkarkan satu persatu oleh kuasa Allah. Dalam Facebook Serba-Serbi Tahu, di Mahkamah Serba-Serbi Tidak Tahu, kami yakin anda faham apa maksudnya.